Contohnya apa? Setengah-setengah ulama tuan-tuan dan puan, kita pakai baju biasa tu, kita haruslah boleh pakai baju tu, tak ada masalah. Tapi dia sebagai ulama ada certain pandangan orang terhadap dia, benda tu boleh tak buat. Benda tu boleh. Sebab tu kita belajar fiqh itu rambut panjang kan. Zaman Nabi SAW rambut panjang. Cuma rambut panjang ni dia bergantung kepada keadaan zaman itu. Kalau zaman itu rambut panjang orang kata biasa tak apa. Tapi kalau tiba pada kadang rambut panjang dikaitkan dengan heavy metal ke apa ke, jadi benda tu tak ada masalah. Kan Nabi rambut panjang dulu. Tetapi seorang yang ada taraf ulama ini, dia rambut panjang ni orang anggap pelik dah. Pelik. Ya, jadi golongan-golongan ada yang meninggalkan yang mubah, yang harus pun dia tinggalkan. Tapi dia tidak mengatakan benda tu haram, cuma dia meninggalkan benda yang mubah. Ya. Tiga tingkatan ni di atas termaktub dalam hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Saya nak pergi kepada tadi. Okay, ini tuan-tuan dan puan. Satu kita dah sebut tadi, manusia menilai yang zahir, maka yang tersembunyi adalah urusan Allah. Okey, ada masalah. Yang kedua, kita kena berhati-hati. Bila kita sebut benda tadi tu, kita kena berhati-hati dalam pilihan kafir kerana pelbagai implikasi. Apa implikasi dia? Bila kita kata kawan tu kafir, kita dah sebut tadi. Dia dengan isteri dia, kalau dia suami, perlu dipisahkan. Tak boleh. Kalau dia ada anak dengan dia perlu dipisahkan. Okey? Lagi apa lagi? Apa lagi implikasi yang kita boleh fikir yang mungkin berlaku kepada yang paling penting apa? Yang paling penting, pisah dengan isteri boleh tahan ni. Dipisahkan anak-anak dengan dia boleh tahan ni. Apa yang paling penting? Urusan jenazah. Itu pun bagi saya boleh tahan lagi. Urusan jenazah ya, dia tak boleh diurus, jenazah dia tak boleh diuruskan sebagai orang Islam. Kalau dia duduk dalam negara Islam, dia dibunuh. Itu yang paling utama. Ya, dia dibunuh. Jadi orang kadang-kadang itu yang saya kata tadi, bila hukum murtad ni orang tak jelas kan, orang anggap bunuh saja. Tadi ayat saya baca berkenaan dengan qisas, dia ada sambungan satu lagi ayat berkenaan dengan qisas. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Kita ni bila kita sebut hukum qisas, kita nampak mati ya. Tapi Allah SWT sebut ada kehidupan. Pasal apa ada kehidupan? Kita nampak mati, tapi Allah kata ada kehidupan. Hukum qisas. Ya. Pasal apa ada kehidupan? Orang yang tengok tuan-tuan, dia cerita kat kita. Bila dia tengok mayat, kepala orang yang berbunuh tergolek depan dia, kan? Dia bayangkan, orang sahabat saya, bila dia tengok, dia bayangkan, dia kata, kalaulah orang ni rogol dan bunuh anak aku, kalau dia kena hukuman 15 tahun, lepas tu keluar, aku mungkin akan balas balik. Kalau tak dapat dia, keluarga dia aku dapat. Tapi dia kata, kalau aku tengok leher dia tergolek depan aku, kepala dia tergolek depan aku tak akan ambil tindakan. Dia dengan Allah itu urusan dia, tapi aku dengan dia telah menerima balasan. Sebab tu Allah sebut ada kehidupan dalam hukum qisas. Dan hukum murtad juga tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tak jelaskan kepada orang. Kita sebut keluar Islam, murtad, bunuh. Kan? Sampai dulu ada keluar satu kenyataan orang Sikh di Dajjal. Dia kata Islam ni payah. Masuk kena potong itu kepala. Masuk Islam. Keluar pun potong juga kepala. Orang tak cerita betul-betul. Sedangkan berkenaan dengan hukum murtad ni tuan-tuan dan puan, dia ada proses dia. Proses pertama apa? Mula-mula dia minta buat apa? Kalau bila kita tahu dia murtad, dalam negara Islam, urusan pemerintah kena buat apa? Minta dia bertobat dan mengucap balik. Selain daripada itu, dia minta apa? Dihilangkan keraguan dengan hujah. Ya, dengan hujah yang kuat. Sebab tu tuan-tuan dan puan, Islam ni kita bawa hujah berkenaan Quran dan Sunnah, kita sebut berkenaan sanad matan ni. Hujah itu orang yang cerdik boleh nampak tuan-tuan dan puan. Kita berhujah dengan hujah yang mantap. Tapi kadang-kadang kita tak sebut lagi benda tu. Benda tu kita tak sebut lagi. Yang kita sibuk
kena bunuh. Proses dia banyak. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan, saya ada beberapa orang sahabat yang dulu dia di Islam liberal. Sangat anti-Islam lah. Dia kata, apa ni, aku tak boleh ni. Tapi bila kita cerita kat dia, berkenaan dengan sanad dan matan yang kita duk sebut selalu tu, dia kata, kalau dulu, daripada dulu lah aku tahu Islam macam ni, dia kata. Daripada dulu aku ikut. Tapi dia kata, yang aku tahu Islam daripada dulu ni adalah cerita-cerita kartun. Dia sebut Islam. Tapi bila dia dengar penjelasan berkenaan dengan hadis ini, macam mana dipastikan hadis itu sahih, dia kata daripada dulu aku ikut dulu lah. Tapi dulu tak ada orang cerita macam ni. Kadang-kadang salah tu terletak pada kita juga, tuan-tuan. Kita sebagai masyarakat salah. Okey, dia dihukum bunuh, murtad, dia tak boleh hidup dengan isteri dan atau suami dia, anak dia. Lepas tu tadi saya kata apa? Dia tak boleh dapat perlindungan daripada masyarakat Islam. Tak boleh. Ya, kalau ada kerajaan Islam, dia tak berhak mendapat perlindungan. Darah dan harta dia tak dilindungi. Okay. Dan yang terakhir tadi kita sebut, Ustaz Johadin sebut, dia mati tidak diuruskan jenazah secara kita menguruskan jenazah orang Islam. Okay. Itu implikasi dia banyak. Sebab tu berhati-hati kita dalam mengkafirkan orang. Dan juga yang ketiga, tuan-tuan dan puan, membezakan antara golongan dan peribadi. Kadang-kadang kita ni, kita kata siapa yang sebut macam ni, dia kafir. Itu sebenarnya, tuan-tuan, kita buat kenyataan umum kepada golongan. Tapi kalau peribadi, kita kena lebih teliti, lebih spesifik. Saya bagi contoh. Contoh yang ada kaitan dengan kuliah tajwid kita. Katalah kita tengok orang, dia masuk musholah, dia pegang-pegang Quran. Aku meluk Al-Quran ni. Pada zahirnya kita tengok, patut ke orang Islam sebut benda ni. Tapi kalau kita tak tanya dia, mungkin kita akan kata dia kafir. Cuba kita, apa maksud kamu tadi? Kamu kata meluk Al-Quran. Dah, aku ni bila belajar tajwid dengan Ustaz Johadin, dia aku suka baca Rasa Usmani. Dia kafir tak? Mungkin kata-kata dia tak apa sesuai lah diucapkan oleh orang Islam. Tapi dia kafir tak? Dia tak. Dia bukan meluk Al-Quran. Dia belajar dengan Ustaz Jo Rasa Usmani. Lembar rasam lain dia kata, aku rasam lain ni macam kedai mamak, rasam tu yang kita pun. Ya. Dia tak boleh. Orang selalu kedai mamak tahu rasam dia. Jadi dia bukan kafir. Dia cuma kata dia tak selesa dengan rasam lain. Dia suka rasam Usmani. Kita tak boleh kutuk hukum. Kan? Ataupun kita dengar, kan, orang azan, tiba-tiba sahabat kita tu, aku meluk azan ni, benci aku. Dengar, azan ni syariat Islam. Kan? Tapi sebelum kita kafirkan dia, kita kena tanya apa maksud yang tadi kata tu. Dia kata, dah, aku bukan meluk azan tu, aku meluk orang yang azan tu. Aku juga tak boleh mamak tu. Kan? Berdosa tak? Dia cakap tak baik pada saudara Islam kan? Berdosa dia. Tak patut dia keluarkan kata-kata tu. Tapi dia masih Muslim. Sebab dia bukan menolak syariat azan tu. Dia cuma menolak kawan ni. Kalau boleh orang lain bagi azan dia lah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena membezakan antara golongan dan peribadi dalam hal ini. Kalau golongan dia secara umum kita tahu, kalau dia sebut macam ni, macam dulu ada jadi debat dengan, bukan debat lah, dialog dengan orang Syiah di USM. Kita